Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Amira Afika binti Ahmad. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan pengajian Malaysia iaitu topik Perlembagaan Malaysia. Next. Jenis perlembagaan terbagi kepada dua iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan tidak bertulis. Saya akan bentangkan tajuk iaitu perlembagaan bertulis. Perlembagaan bertulis, sumber undang-undang yang pertama di Malaysia. Nombor 2, undang-undang yang diluluskan oleh Badan Perundangan. Dan nombor 3, bentuk perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam bentuk satu dokumen. 3 sifat utama iaitu perlembagaan bertulis. Kukuh dan sukar untuk dibuat pindaan melainkan ada peruntukan dalam perlembagaan dipindahkan. Parlimen mempunyai kuasa membuat undang-undang terhadap perkara yang terkandung dalam perlembagaan. Tetapi Parlimen dilarang membuat undang-undang yang bertentangan dengan kebebasan asasi. Iaitu nombor 3, Mahkamah mempunyai kuasa untuk mentafsir undang-undang dan melindungi perlembagaan. Perlembagaan bertulis, perlembagaan persekutuan, perlembagaan negeri, akta, enakmen, ordinat, perundangan subsidiari dan undang-undang Islam. Perlembagaan persekutuan terbagi kepada 7. Malaysia sebuah persekutuan, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, agama Islam ialah agama rasmi, ketertinggian perlembagaan, kebebasan undang-undang dan akhir sekali pengasingan kuasa. Perlembagaan negeri terbentuk pada 3 juga, terbentuk hasil daripada perkongsian antara negeri yang mengetuai Persekutuan Malaysia. Nombor 2, negara yang bergabung dalam Malaysia diberi hak kuasa dan tanggungjawab yang telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Malaysia dan Persekutuan Negeri. Perkara 71/1. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kerajaan. Persekutuan menjamin hak raja sesuatu negeri untuk mewarisi dan memegang, menikmati dan menjalankan hak-hak perlembagaan. Akta. Akta adalah ungkapan asing yang dari perkataan iaitu ACT yang bermaksud akta. Di Malaysia, akta bermaksud sebarang undang-undang yang digubal pakai di negara Malaysia yang dibuat oleh Dewan Rakyat iaitu Parlimen. Di sini terdapat 4 akta iaitu Akta Penyemakan Undang-Undang 1968, Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969, Akta Penerbangan Awam 1969 dan juga Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan 1969. Enakmen. Enakmen bermaksud sebarang undang-undang yang digubal, dipindah dan dibahas di dalam Dewan Undang-Undang Negeri, iaitu DUN, pada negeri-negeri Semenanjung serta Sabah selepas kemerdekaan yang dibuat oleh masing-masing. Ordinat. Ordinat bermaksud sebarang undang-undang yang digubal dan dipindah, dibahas yang dibuat oleh Dewan Undang Negeri iaitu DUN Sarawak serta Sabah pada sesebuah kemerdekaan. Perundangan subsidiari. Sebarang bentuk pengisytiharan, proklamasi, pemberitahuan, kaedah perintah, pemberitahuan undang-undang kecil atau lain-lain instrumen yang dibuat di bawah mana-mana akta. Enakmen, ordinat atau lain-lain pihak berkuasa yang sah mempunyai kesan perundangan. Undang-undang Islam dilaksanakan berdasarkan Al-Sunnah, hadis dan sunnah yang dikenali oleh majlis-majlis agama Islam. Nombor 2, peranan mengeluarkan fatwa, mengendalikan wakaf dan juga beri nasihat sultan dan masyarakat yang beragama Islam. Hal-hal yang berkaitan pemungutan zakat dan fitrah, pengurusan baitul mal dan pengurusan harta diuruskan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam.
manakala sebarang kes berkaitan agama Islam orang Islam dikendalikan oleh mahkamah syariah yang terdiri daripada mahkamah dua, iaitu mahkamah kadi besar dan juga mahkamah rayuan syariah dalam kurungan lembaga rayuan. Di Sabah dan juga Sarawak dikenali oleh Mahkamah Anak Negeri Sabah dan Mahkamah Anak Negeri Sarawak. Dilaksanakan di bawah Enactment 1977 dan Ordinance 1978 ditadbirkan oleh Mahkamah. Di sini terdapat perkara-perkara yang ditentukan dalam agama Islam, perkahwinan dan juga perceraian, pengambilan anak angkat, dan warisan tanah dan harta pusaka, dan juga akhir sekali kesalahan dalam hukum Islam. Di sini saya menceritakan terhadap perkara-perkara yang undang-undang bertulis, manakala perkara-perkara yang undang tidak bertulis akan disambungkan oleh Farah Hani. Sekian, terima kasih. Perlembagaan tidak bertulis. Perlembagaan tidak bertulis merupakan satu perlembagaan yang tidak tersusun di dalam akta-akta yang tidak diikutkan. Merujuk kepada perlembagaan tersebut, Undang-Undang Malaysia yang tidak berkanun oleh Badan Perundangan dan tidak terdapat di satu perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri. Ianya tidak dapat dikesan dalam mana-mana perlembagaan persekutuan atau perlembagaan negeri. Undang-undang meliputi budaya dan adat dan merupakan sumber undang-undang kedua di Malaysia. Undang-undang lazim. Undang-undang lazim atau dikenali sebagai common law merupakan satu undang-undang yang digunakan oleh penduduk Britain. Ia terkandung dalam Seksyen 3 dan Seksyen 5 Akta Undang-Undang Sivil 1956. Antara syarat-syarat pemakaian Undang-Undang Inggeris ini ialah menurut Seksyen 3, yang pertama merupakan pilihan terakhir jika tiada status tempatan dapat digunakan dalam menyelesaikan satu perkara. Keputusan Mahkamah. Undang-undang ini merujuk kepada tiada peraturan atau undang-undang bertulis tentang sesuatu kes, tidak termasuk dalam perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri. Kebiasaannya, perbicaraannya menggunakan budi bicara penggubal undang-undang dari mahkamah tertinggi tentang sesuatu kes. Keputusan mahkamah rendah harus berpandukan keputusan mahkamah atasan. Undang-Undang Hindu merupakan undang-undang daripada India dan tidak diubah oleh pemerintah Inggeris Tanah Melayu. Undang-undang ini telah mendapat pengiktirafan daripada badan-badan kehakiman, antaranya ilmunya ialah pemilikan harta, perkahwinan, perceraian dan kematian. Adat Temenggung merupakan satu undang-undang adat Minangkabau yang diamalkan di negeri-negeri Melayu. Pada asalnya bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka sebelum diwarisi turun-temurun oleh negeri-negeri Melayu yang lain kecuali Negeri Sembilan. Diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan merupakan abang tiri kepada Datuk Perpatinan Sebatang yang mengasaskan adat perpati yang berasaskan Sumatera. Ianya bersifat pratisya, iaitu memihak kepada lelaki, sistem kekuatan dan sistem warisan harta. Sistem pemerintahannya ialah bermula daripada Ketua Negeri, Bendahara, Temenggung dan Orang Besar. Adat Perpati diasaskan oleh Datuk Perpatinan Sebatang dan diamalkan di Negeri Sembilan, Laning. Ianya bersifat multi-yesel, memihak kepada pembahagian harta kepada perempuan dan ianya bersifat demokrasi. Banyak terpengaruh daripada Hindu Islam. Ia melarang perkahwinan sesama sepupu antara suku. Adat ini merujuk kepada hukuman berdasarkan sumber resam hukum syarak dan utamakan pemulihan dengan beri ganti rugi. Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia ni dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan dia mengandungi 183 perkara. Ia adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Dan ianya dibentuk berasaskan dua dokumen, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Perlembagaan ini telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Red yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan ini berkenaan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Ianya bermula daripada satu persidangan perlembagaan yang
yang diadakan di London pada 18 Januari hingga ke 16 Februari 1956. Di situ dihadiri oleh satu rombongan delegasi daripada Persekutuan Melaya yang mengandungi 4 wakil pemerintahan iaitu Ketua Menteri Persekutuan iaitu Tunku Abdul Rahman dan 3 menteri-menteri lain dan juga Pesuruhanjaya Tinggi British di Malaya dan penasihatnya. Pindaan ni adalah rencana utama dia adalah rencana pindaan Perlembagaan Persekutuan. Untuk memindah perlembagaan, satu majoriti 2/3 bersetuju kepada permindaan ini. Ianya memerlukan persetujuan pada kedua-dua dewan di Parlimen. Merujuk kepada pakar perlembagaan Syed Salim Faruqi, perlembagaan ianya telah dipindah 42 kali semenjak 48 tahun selepas kemerdekaan sehingga 2005. Seperti mana beberapa pindaan telah dibuat, setiap kali beliau menganggarkan bilangan sebenar pindaan individu adalah pada sekitar 650. Ianya menjelaskan bahawa semangat dokumen sebentar telah dicairkan. Okey, kat sini terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 183 perkara seperti yang diberikan di bawah. So, setiap bahagian dan butir-butir perkara semuanya ada part-part dia yang tertentu. Okey, Perlembagaan Persekutuan. Ianya mempunyai ciri-ciri khas yang telah menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang negara dan yang menjamin keamanan kesejahteraan rakyatnya. Ianya perkara ni penting mencirikan perlembagaan ialah melambangkan Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan dan mempunyai raja berperlembagaan, mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi. Tetapi agama lain bebas telah diamalkan. Ini menunjukkan Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan sikap tolak ansur dan menjaga kepentingan semua kaum dan bangsa. Okey. Kat sini ada senarai. Ada 3 senarai iaitu senarai persekutuan, senarai bersama dan senarai negeri. Yang pertama adalah senarai persekutuan. Senarai persekutuan ialah meliputi perkara mengenai hal ehwal luar negara, pertahanan, keselamatan dalam negeri, undang-undang jenayah dan sivil, kewarganegaraan dan lain-lain. Yang kedua, senarai bersama. Perkara ini dia membolehkan Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang selagi ia tidak bertentang dengan undang-undang persekutuan. Contohnya, perlindungan bagi binatang liar, beasiswa, perlindungan kanak-kanak, perancangan bandar dan kampung, kesihatan awam dan selainnya. Okay, yang ketiga adalah senarai negeri. Senarai negeri adalah perkara yang diserahkan kepada negeri seperti hukum syarak, undang-undang diri dan keluarga orang Islam, hari kelepasan negeri, jentera kerajaan negeri dan lain-lainnya. Okay. Di sini ada ketertinggian perlembagaan. So, Malaysia ni merupakan sebuah persetujuan yang menentukan perlembagaan bertulis. Menurut Tun Muhammad Sufyan, bekas Ketua Hakim Negara, Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah yang tertinggi. Okay. So, ketinggian perlembagaan ini dapat dilihat pada pertunjukan yang ada poin-poin ni. So, dia ada 5 perlembagaan ketertinggian dia. Yang pertama adalah Parlimen, yang kedua adalah perlembagaan, yang ketiga adalah kedudukan YDPA, yang keempat kuasa perundangan dan kelima ialah kebebasan asasi. Okay.